jiwa. Walaupun masih terlalu awal untuk mengetahui sejauh mana kejatuhan harga minyak dunia boleh memberi kesan terhadap hasil negeri, kerajaan optimis sasaran RM3.52 bilion hasil negeri bagi tahun 2016 akan tercapai dengan disiplin keuangan dan kerjasama baik semua pihak. Menurut Pembantu Menteri Keuangan Datuk Ramli Marhaban, kerajaan negeri juga menjangkakan Petronas akan membuat bayaran berjumlah RM900 juta tahun ini. Daripada jumlah itu, kerajaan telah menerima RM387.16 juta pada Februari lalu bagi pengeluaran minyak dan gas untuk tempoh separuh masa kedua tahun 2015. Bayaran kedua pula dijadualkan diterima Ogos depan. Datuk Ramli menjawab soalan adun Kiulu Datuk Johnston Bangkuai dalam persidangan Dewan Undangan Negeri di Likas. Pada masa sama, Datuk Ramli berkata, kerajaan negeri juga mempunyai satu lagi sumber hasil utama negeri, iaitu melalui cukai jualan negeri atau minyak sawit mentah CPO yang kini menunjukkan tren peningkatan harga. Jelasnya, jika tren tersebut berterusan, Kementerian Keuangan Negeri menjangkakan hasil kutipan atas CPO boleh melebihi sasaran asal, iaitu RM900 juta. Cadangan membina laluan kereta api Trans Borneo perlu diwujudkan semula bagi kepentingan dan keutuhan kawasan pertumbuhan ekonomi ASEAN Timur BIMP IAGA. Wakil Rakyat Karamunting Charles O. Pang Supin berkata pewujudan laluan tersebut sebagai pelengkap kepada projek lebuh raya Pan Borneo selain menjadikan Sabah kawasan utama perniagaan dan hub pengangkutan dalam kawasan BIMP IAGA. Katanya rangkaian laluan kereta api sejauh 4,440 km itu yang sepatutnya dimulakan pada tahun 2000 akan membolehkan sumber komoditi Borneo seperti arang, kayu balak komersial dan mineral diperolehi dengan mudah. Charles berkata demikian dalam pembentangan ucapan dasar persidangan Dewan Undangan Negeri ke-14 di Likas. Cadangan beliau turut disokong Wakil Rakyat Pantai Manis Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail yang mahu perkhidmatan kereta api di Sabah terus dipertingkat secara menyeluruh khususnya di laluan lebuh-raya Pan Borneo. Dalam pada itu, Datuk Rahim berharap projek pembangunan di Papar akan diperkasa seiring limpahan pembangunan projek mega Pan Borneo. Kerajaan diminta merealisasikan pelaksanaan skim insurans bagi membantu petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam. Wakil Rakyat Sulabayan, Datuk Jaujan berkata, mengambil kira fenomena El Nino ketika ini, sudah tiba masanya perkara itu diberi perhatian demi meringankan beban petani yang terjejas. Datuk Jaujan membahaskan ucapan dasar kerajaan sempena persidangan Dewan Undangan Negeri ke-14 di Likas. Katanya persediaan juga perlu dilakukan bagi menghadapi sebarang kemungkinan terutamanya jika fenomena El Nino berpanjangan. Justru, pelan tindakan jangka panjang perlu diwujudkan agar dapat memenuhi bekalan makanan untuk keperluan rakyat negeri ini. Ia termasuk menubuhkan bank makanan dengan kerjasama pelbagai agensi di peringkat negeri dan persekutuan. Sementara itu dalam kenyataan, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, dua daerah di Sabah Ahad lalu mencatat bilangan hari tanpa hujan melebihi 24 hari setakat 6 April lepas. Daerah berkenaan melibatkan bahagian pantai barat Kota Belud dan Langkon Estate Kudat yang masing-masing mengalami 25 dan 24 hari tanpa hujan. Isu globalisasi kini mengakibatkan peranan Jabatan Kastam tidak lagi hanya berkisar kepada tanggungjawab untuk mengutip cukai dan mengawal pergerakan barangan semata-mata. Sebaliknya, misi perkhidmatan kastam kini berubah ke arah meningkatkan perdagangan dunia melalui pemberian fasilitasi perdagangan di samping memastikan aspek keselamatan khususnya di sempadan terus terpelihara. Justru kerjasama pentadbiran kastam antara negara-negara jiran diperlukan sekaligus memastikan pemberian fasilitasi bagi aktiviti perdagangan yang sah dapat dilakukan dengan betul. Ke arah itu, Ketua Pengarah Kastam Malaysia Datuk Seri Khazali Haji Ahmad memberitahu pihaknya bersama Direktorat Jeneral Bea dan Cukai Republik Indonesia DJBC merancang untuk melaksanakan perkhidmatan single documents. Ia dilihat langkah sesuai untuk memastikan peranan kastam kedua negara terus relevan sekaligus dapat memperkasa sistem perkhidmatan kepada rakyat. We hope to, sometimes maybe next year,
this would be realized, because obviously it takes some time for us to come up with the systems, that could talk to each other. Because now currently maybe the systems in Indonesia may not be the same as what we have here in Malaysia. So there is another technical area that we have to work on. Nah, dengan adanya single dokumen ini diharapkan importir maupun eksportir bisa lebih efisien. Yang kedua, tentunya supaya masing-masing custom, baik bea cukai maupun custom di Raja Malaysia, mempunyai informasi yang sama. Mereka menyatakan demikian dalam sidang media sempena mesyuarat bilateral ke-14 antara JKDM dan DJBC di Kota Kinabalu. Kedua-dua pihak juga yakin dengan pelaksanaan sistem berkenaan mampu mengatasi pelbagai masalah khususnya jenayah rentas sempadan dan aktiviti penyeludupan. Sabah Energy Corporation SEC Sinar Berhad berjaya mengembalikan bayaran dividen sebanyak RM183 juta termasuk RM7 juta bagi tahun 2015 kepada kerajaan negeri untuk pembayaran dividen tahunan syarikat korporat berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif SAC Datuk Harun Ismail beritahu berdasarkan audit awal pada tahun 2015, SAC dan anak syarikat yang berdaftar di bawahnya mencatat keuntungan RM86 juta. Katanya walaupun ketika ini situasi ekonomi tidak menentu, namun SAC akan terus memperkukuh bidang kepakaran mereka dalam industri tenaga minyak dan gas. Ada peluang yang cerah untuk Sabah Energy akan berkembang lebih sebab kita sekarang ini tengah merancang untuk menambahkan lagi kapasiti kita dalam gas distribution bukan setakat Kota Kinabalu, maybe ke seluruh negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman dan penyerahan dividen tahunan di Dewan Undangan Negeri Sabah Likas. SAC merupakan syarikat kerajaan negeri yang diwujudkan untuk menerajui pembangunan membabitkan industri tenaga, minyak dan gas. Sekian bahan berita dari Sabah.